kesihatan mental ni kadang-kadang tak nampak. Tapi dia memberi kesan kepada kesihatan kita dan bila kita tidak jaga, kita boleh mempunyai penyakit mental. So daripada kita ada sedih ke jadi murung. Daripada rasa takut, daripada rasa risau jadi kegelisahan, jadi anxiety. Kita ingin menjaga kesihatan mental satu sebab bukan saja penyakit mental tapi fizikal terkesan juga. Salah satu penyakit mental yang menarik kita panggil panic attack disorder. Panic attack disorder ni simptom dia sama macam heart attack. Sangat sama. Bila seseorang yang ada panic attack disorder kan, kalau dia pergi ke hospital, dia akan pergi dengan simptom macam heart attack. Doktor pun akan pastikan dulu jantung dia semua okey. Tapi simptom dia sama macam sakit jantung, serangan jantung. Tapi sebenarnya dia adalah panic attack. Panic attack ni sangat berkait dengan rasa kerisauan yang teramat, anxiety, rasa anxious yang terlalu. Bila kita rasa takut sangat, kita mula ada panik. Lepas tu dia jadi panic attack. Semua reaksi tu adalah physiological, rasa betul-betul macam sakit jantung. Dan ada banyak lagi kesan lain. Bila kita cakap pasal kesihatan mental, bila kita tak jaga kesihatan mental, kesihatan fizikal kita terkesan juga. Di dalam konteks ibu bapa kepada anak yang ada autism spectrum disorder ni, kenapa penjagaan kesihatan mental ni penting? Masa saya melakukan sarjana saya, kajian saya memang menumpu kepada ibu bapa dan penjaga. Yang menjaga, saya fokus spesifik kepada ADHD. Pada masa yang sama, kita buat program, jadi kita buat program dengan ibu bapa yang ada ADHD, ibu bapa yang ada autism spectrum disorder. Kenapa pentingnya kita menjaga kesihatan mental ibu bapa? Satu, sebab kesihatan mental ni macam saya cakap awal-awal, kita kadang-kadang terlupa mengenai kesihatan mental sebab kita tak nampak. Kesihatan mental ni kadang-kadang bila kita tak nampak, kita tak tahu macam mana nak jaga. Kadang-kadang kita tak nampak kepentingannya. Satu lagi, satu benda yang kita nampak juga bila kita buat program, bila kita jumpa ibu bapa, satu benda yang kita nampak juga adalah ibu bapa terkesan. Tapi mereka tidak tahu mereka terkesan. Terutamanya bila kita cakap pasal autism spectrum disorder ni kan. Kompleksiti dia adalah bila kita cakap simptom autism spectrum disorder juga. Simptom autism spectrum disorder ni ada behavioral challenge, cabaran dari segi penjagaan kelakuan, ada yang hypersensory, ada sensory issue. Dekat sini, setiap pengalaman ibu bapa, kadang-kadang bila kita cakap autism spectrum disorder, kadang-kadang kita groupkan ibu bapa autism spectrum disorder, kita groupkan terus. Tapi sangat penting untuk kita duduk dan mendengar pengalaman setiap ibu bapa sebab autism spectrum disorder disebabkan di satu spektrum, cabaran kadang-kadang setiap ibu bapa lain. Bila cabaran lain, kadang-kadang cara kesan kepada ibu bapa berbeza untuk setiap ibu bapa. Pada masa yang sama, bila kita tengoklah masa saya dekat Hospital Raja Perempuan Zainab 2 dan Hospital Universiti Sains Malaysia, bila kita buat assessment, kadang-kadang bila ibu bapa mendengar yang anak mereka ada autism spectrum disorder, mereka terkesan. Mendengar je. Ni baru dengar, baru tahu diagnosis, dah terkesan. Apatah lagi menjaga. Cabaran dia memang satu cabaran. Dan cabaran ni, bila ada cabaran, kesihatan mental kita pun akan terkesan juga. Tapi kita kadang-kadang terlupa kesihatan mental. Salah satu benda yang penting bila cakap pasal penjagaan kesihatan mental ibu bapa, satu benda yang saya nak fokuskan adalah anak kita, anak ibu bapa yang ada autism spectrum disorder hidup di dalam satu society. Dan dalam satu society, setiap aspek dalam society boleh memberi kesan kepada anak kita. Contohnya, dia nak pergi sekolah, sekolah tak kasih. Dia nak pergi pusat jagaan, tak boleh. Dia nak bawa dia pergi kenduri, mencabar. Jadi kadang-kadang kita tak pergi. Setiap aspek society ni boleh memberi kesan kepada anak kita. Dia tak boleh pergi sekolah, dia tak boleh bermain, tak boleh main dengan anak lain. Terkesan disebabkan keadaan ASD tersebut. Pada masa yang sama, ibu bapa pun cuba menyokong anak tersebut. Okay? So anak-anak kita duduk dalam satu society dan dia terkesan dengan society. Kita pun cuba, ibu bapa, adik-beradik akan cuba memberi sokongan.
Tapi anak tersebut, mereka tidak boleh memberi kesan terus kepada sekolah. Contohnya dia nak bantuan. Anak tu sendiri, dia tak boleh dapatkan bantuan dia sendiri. Kadang-kadang dia sendiri tak tahu macam mana nak cakap. Kadang-kadang dia sendiri tak tahu macam mana nak dapatkan sokongan. Jadi anak ni, sokongan yang dia boleh dapatkan adalah daripada ibu bapa. Okay, daripada ibu bapa tersebut, baru ibu bapa boleh mencari macam mana nak dapatkan sokongan-sokongan tambahan. Jadi, society memberi kesan kepada anak, tapi anak dia boleh berinteraksi dengan ibu bapa saja ataupun dengan adik-beradik. Dan di sini, kalau ibu bapa terkesan, maknanya kesihatan mental ibu bapa terkesan, maknanya saluran anak untuk mendapat sokongan pun terkesan juga. Sebab tu kadang-kadang pentingnya, memang penting kita bagi sokongan kepada anak, tapi pada masa yang sama kita tidak boleh lupa ibu bapa. Itu satu benda yang bila saya jumpa ibu bapa, saya tengok ibu bapa yang terkesan, kadang-kadang ada setengah ibu bapa, mereka memerlukan masa untuk menerima diagnosis tersebut. Dan kita akan cuba bagi sokongan. Sebab satu cabaran. Dan bila ibu bapa terkesan, memang anak akan terkesan juga. Sebab anak mendapatkan sokongan daripada ibu bapa. Bila ibu bapa terkesan, bila kesihatan mental ibu bapa, bila ibu bapa sendiri yang sangat tertekan, sangat menghadapi cabaran mereka sendiri, jadi secara tidak langsung memang anak pun lagi akan terkesan. Lepas bila ibu bapa terkesan dan anak-anak terkesan, dia jadi satu pusaran yang tidak membantu. Sebab tu sangat penting bila kita cakap beri sokongan. Saya sendiri, saya memang tekankan jangan lupa penjaga, jangan lupa orang yang menjaga mereka. Ibu bapa, kadang-kadang sebenarnya bukan saja ibu bapa, adik-beradik pun kita kena fikirkan juga. Sebab kadang-kadang kita, adik-beradik ni, kalau ada adik-beradik, kadang-kadang kita terlupa mereka juga. Dan kadang-kadang sebenarnya mereka terkesan juga. Kadang-kadang kita lupa yang anak kita berada di dalam lingkungan society. Dan dekat sini saya tekankan kepentingan menjaga kesihatan mental ibu bapa sangat-sangat penting untuk penjagaan, untuk memastikan kesejahteraan anak mereka. Okay, jadi kita dah tahu kesihatan mental ni penting. Kita dah tahu, ibu bapa kena tahu keadaan kesihatan mental mereka macam mana, sebab mereka lah yang akan memastikan anak ni mendapat sokongan-sokongan. Mereka lah saluran utama untuk anak mendapat sokongan, untuk berinteraksi semula dengan komuniti. Kadang-kadang contohnya, anak dia tak boleh cakap dekat orang yang dia ada autism spectrum disorder. Ibu bapa yang kena educate. Contohnya bawa jumpa saudara tak tahu. Macam di situlah bila ibu bapa pun terkesan, kadang-kadang ibu bapa nak terangkan jadi tertekan. Kadang-kadang ibu bapa pun marah. Lepas tu daripada berkongsi dah jadi tak nak kongsi dah. Jadi bila orang tanya jadi marah. Instead of dulu awal kita kongsi, dia macam ni. Tapi sebab ulang kita jadi marah. Sebab kesihatan mental kita dah terkesan. Sangat penting kita menjaga kesihatan mental ibu bapa ni.